Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menggunakan majlis yang penuh berkah, marilah sama-sama kita memberkati dengan membaca umum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan penghormati yang dikasihi Al-Fatih Ustaz Azhar itu selaku pendakwah hebat yang dihormati lagi dikasihi imam-imam bila-bila tuan-tuan guru muslimin muslimat serta jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjat sepenuhnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesihatan dan kekuatan kita hadir sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah serta kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Tanpa melengahkan masa yang lebih lagi, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz menyatakan kuliah. Kepada bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, yang kita kasihi seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Kualang Kuala Ibar Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan oleh Allah malam ini berada di dalam masjid, suatu majlis yang diberkati. Mudah-mudahan semoga apa yang kita lakukan ini sedikit sebanyak terhitung sebagai amal soleh yang kita harapkan ditulis dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, apatah lagi yang kita harapkan sangat sebagai modal dan saham kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam. Masa yang selebihnya digunakan untuk menjawab persoalan. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi uqtulitat nafsuha uraha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita memahami, kalau tidak banyak, sedikit daripada hadis Nabi yang telah dibacakan tadi. Hadis ini diriwayatkan daripada isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah salah seorang daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin maksudnya ibu bagi sekalian orang beriman. Kenapa mereka dianggap ibu? Iaitu pada segi haramnya berkahwin dan wajib memuliakan. Dia ada ibu yang mewarisi harta pusaka macam mak kita, betul, waktu ibu lain. Mak kita mati, kita dapat pusaka. Kita mati, mak kita dapat juga bahagian kita. Tapi Ummul Mukminin maksudnya ibu orang beriman, maknanya pada pihak tidak boleh berkahwin dengan mereka sampai bila-bila pun. Bahkan di dalam syurga pun tak. Ini kata ulama lah. Kerana itu dalam kitab-kitab hadis menceritakan sahabat-sahabat, walaupun Rasulullah telah lama wafat, mereka pergi berjumpa dan memanggil isteri Nabi ni dengan zaujun Nabi atau zaujatun Nabi. Jadi nak khabar sini, dalam dunia ni orang puang, kalau suami dia mati, dia akan jadi janda. Nampak? Dia akan jadi janda. Melainkan isteri Nabi. Isteri Nabi dia tidak ada title janda. Dia tetap isteri.
3,000 tahun lagi pun orang akan panggil isteri Nabi. Orang tak kata janda. Kerana itulah tidak sah siapa-siapa pun lelaki berkahwin dengan isteri-isteri Nabi selepas Nabi wafat. Kita nak kahwin dengan bini orang tak sah. Bila sahnya? Kena tunggu dia bergelar janda. Nampak lagi? Oh janda dah. Boleh nikah. Nampak? Dia kenal sangat ke Mek Ani ni, comel lah Mek Ani. Tapi ada laki poksoh. Faham lagi? Lagi laki dia poksoh tu ada bernama suami bagi dia, tak boleh nikah. Muakad nikah pun tak sah. Tukang akad nikah imam Masjidil Haram tak sah kau. Kerana apa? Syarat sah berkahwin dengan perempuan yang pernah berkahwin ialah mereka mesti berstatus janda. Sama ada janda berhias atau janda kotor. Kalau tak berhias uduh. Berhias comel lah. Faham lagi? Bila isteri kita cerai, kita hidup lagi, orang nak mari nikah dengan bini kita tak boleh. Bila boleh? Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Setelah isteri kamu itu melalui iddah 3 kali suci. Faham? Barulah bergelar janda. Kalau kita mati wa yazaruna azwaja, dan meninggalkan isteri pula, kita mati, isteri ada, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Wajiblah isteri yang kita tinggalkan tadi bereddah 4 bulan 10 hari. Nak 130 hari. Bila jadi janda? 131. Sah berkahwin. Boleh kahwin. Ada pun isteri Nabi sampai kiamat tetap bernama isteri Nabi. Sebab tu kita gelar Ummul Mukminin, ibu bagi sekalian orang beriman. Haram nikah dengan mereka sampai kiamat dan wajib muliakan apa jadi sekalipun. Baik, katanya Aisyah, anna rajulan qala lin nabi, seorang laki-laki datang berkata kepada Nabi. Dalam hadis yang lain, sa'ala rajulun, seorang laki-laki bertanya. Mana qala ni makna berkata, tapi maksudnya bertanya. Dia kata, guana, inna ummi ya Rasulullah, sungguhnya ibuku ubtulitat nafsuha, telah meninggal dunia. Maksudnya telah wafat. Wahai Rasulullah, ibuku telah mati. Mati pun tak apa, kau wafat pun boleh. Kita selalu kata, kalau Nabi kita kata benda dah mati ke wafat? Wafat itu lebihnya orang Melayu. Orang Melayu ni lembut. Faham lagi? Kalau Nabi bersabda, tak kata berkata, padahal sama je. Bersabda dengan berkata sama saja, hukumnya halus. Kalau Allah kita tak kata berkata, kita kata berfirman. Mana budi bahasa orang Melayu ni tinggi, lembut dan baik. Faham tak? Waktu payah menang undi. Ni lebong lagu mana pun buatnya nunduk gitu je. Dok agak. Jadi katanya laki-laki ini kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku telah mati. Kita nak panggil mati boleh, meninggal dunia pun boleh. Kalau bahasa Melayu meninggal dunia. Kalaulah bahasa Arab mati. Faham? Boleh belaka. Benda maksudnya sama saja. Macam orang sipang orang tanah orang mati. Kalau orang Kolebar ni orang panggil sipang ke tanah ke semadi ke makan. Sipang. Bahasanya baik, lembut. Kalau orang KL ke bumi. Pukul berapa ke bumi? Tu KL lupa. Kalau Libar Cenering, pukul berapa sipang? Kalau orang darat-darat, pukul apa tanam? Sama saja. Kalau kerah kan, pukul apa rambuh? Tapi semua tu sipang, semadi, makam, tanah, maksudnya kambuh. Faham lagi? Tapi kambuh kan
kasar, rada una. Okey? Baik. Jadi mati, bila mati, katanya laki-laki ini, andainya ibu aku masih hidup itu dia boleh bercakap, dia nak sedekah tapi tak boleh tubik suara, mati dulu. Itu maksud dia. Maknanya mak aku mati, kalau dia boleh cakap itu rasanya dia nak sedekah tapi tak dah, mati dulu. Maka kata laki-laki ini, adakah boleh dapat kepada ibuku pahala kalau aku yang bersedekah daripadanya? Nampak? In tasaddaqtu anha, jika bersedekah olehku daripadanya. Nabi jawab rekah je, na'am. Ya, boleh. Na'am tu maksudnya ya, boleh. Kalau orang putih, yes, you can. Nampak? Jadi dalam hadis yang pendek ini ada banyak faedah. Disyarahkan oleh ulama sampai jadi satu kitab yang sangat tebal hadis. 3-4 orang ulama syarahkan hadis ini jadi satu kitab yang sangat besar. Nampak? Betul, ulama ilmu dia macam laut. Nah, kita ilmu macam sudut teh. Faham? Tapi berasa macam laut. Yang pertama nak khabar di sini, manusia ini mati. Innakum satamutun, Nabi kata kamu semua akan mati. Tak mati lagi, tak lagi, satamutun. Buat hari dengan sing tu kek gi mati. Sing tu mana bukan sekarang, kek gi mati. Kena balik lepas cakap ni, atau esok minggu depan. Kenapa? Kerana kita bukan Tuhan. Jadi nak bayak di sini nak khabar, Allah saja yang hidup, tidak mati. Batu Allah hayyun, bersifat yang hidup. Hayyun la yamut. La tu makna tidak, yamut tidak akan mati. Allah hayyun yang hidup, tidak akan mati. Lain pada Allah akan mati. Nabi Adam berapa umur? 1000 tahun lebih, kata setengah riwayat. Mati kok. Nabi Nuh 1000 kurang 50, 950. Pok saudara dia 1500. Pok saudara Nabi. Zaman Nabi Nuh, anak dara umur 400. Kalau tadika ada zaman tu umur 200 setengah. Masuk tadika. Faham lagi? Lama orang dulu-dulu tak? Umur Nabi Nuh sendiri 950. Yang paling pendek kita ini masuk aku. Kenapa? Kerana kita umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut jelas dalam hadis lain, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 je. Wakil tuman nampak yajuz ala zalik, dan sangat sedikit mereka yang lebih daripada 70. Ada 98 tak mati lagi, ada. Faham? Tapi sedikit. Hak galiknya antara 60 sampai 70. Yang lebih ramai tak sampai 60. 16 tahun nerak motosikal. Bahang ketok polibar. Dah buang berik tutup lampu berlomba. Lekung otak lekat di pasu bunga. 16 je, bukan 60. Kalau dulu tahun 80-an orang sakit jatuh umur 70. Tahun 90-an sakit jatuh 60. Tahun 2000 milenial sakit jatuh 40. 2010 sakit jatuh 30. Learning 22 tahun mati sakit jatuh. Pasal Nabi kata kan, umur paling pendek ialah umat aku. Takut orang muda-muda kata aku lambat lagi rasa mati pasal tok ki aku mula tak ada hidup main dam. Lagi. Dia berasa dia ada tok ki dia. Tok ki aku dak pergi sejik pun pagi petang duk main dam haji. Dak hati ni dah aku memang lambat lagi aku cucu dia. Ni oleh tok ki baca terking. Faham tak? Matinya cucu. Pasal apa? Pasal kematian itu sudah ditetapkan. Bukan kehendak Jibril, bukan kehendak Israel, bukan kehendak siapa-siapa. Faham? Kalau kita nak suruh mati pun tak siapa masa tidak mati. Sebab tu orang yang paling banyak bunuh diri tak mati, seorang lelaki di Amerika, kalau tak silap di negeri Texas, 7 kali bunuh diri.
Leni hidup lagi, tak mati. Pejung lah sungai mula-mula orang lagi selamat. Naik mula duduk hospital. Faham? Nampak tak? Duduk tengah jalan langgar di kereta, patah tulang paha, tak mati sekarang. Pegang karung punah, dia tak mati. Faham lagi? Sebab apa? Yang mematikan itu Allah. Okey? Maka matilah kita. Bila mati boleh tak kita nak buat apa-apa, nak semayang, nak zakat, nak haji? Tak boleh. Sebab tu dalam Quran kata wa an laisa lil insani illa ma syaa. Seseorang itu tidak lagi boleh berusaha melainkan apa yang sudah dia usahakan. Ayat ini umum, hadis yang kita baca tadi khusus. Batu dalam ilmu usul fiqh dia ada umum khusus. Dia ada mana am, mana khas. Dia ada mukhassis, dia ada maksus, ada mukhassas. Faham? Kena mengaji. Nak jadi ulama ni tak payah, senang saja. Belajar lebih kurang 40 tahun insya-Allah jadi ulama. Nahwu tak lama. Nahwu kalau kita nak pandai betul dalam 15 tahun. Nampak tak? Nahwu dengan surah 15 tahun. Sebab zaman Tok Kenali, dia belajar dengan Syekh Ahmad Qatani di Mekah. Dia kata zamanku orang yang talaki ngaji depan ulama pagi petang selama 25 tahun mengaji dikira budak-budak baru. Kita 3 kali pergi kuliah, syaitan kata Syekh mu lebih kurang Imam Ghazali dah. Faham lagi? Kita pun kat-kat. Faham bodoh. Muka uduh bodoh pula. Tapi bukan kolibah lah, kapal lain. Nampak? Maka bila dalam Quran kata orang yang sudah mati, dia tak boleh beramal lagi, melainkan apa yang dia sudah amalkan sebelum mati. Sebab tu kita nak amal sesuatu, kena ada kehidupan. Faham lagi? Kita 2 kali hidup. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Hidup di akhirat tidak ada amal. Hidup di akhirat membilang amal. Hidup di dunia melakukan amal. Hidup di akhirat timbang amal. Waktu dalam surga tak ada orang buat haji. Mayang jemaah dalam surga tak ada tau. Nak buat sejid tak ada. Tu imam buat lari pemasuri, tak kena bidadari. Tok bila awak pergi 200 orang bidadari. Tak kena. Kerja dia berseronok saja. Nak beramal di dalam dunia. Maka Al-Quran kata wa alaisa lil insani illa ma syaa. Tidak ada bagi manusia itu, tak boleh berusaha dah, tak boleh nak melakukan amal dah, melainkan masa dia hidup boleh beramal. Jadi ramai orang salah faham ayat ini. Dia kata tak guna dah kita tahlil, kita istighfar, kita berzikir, kita sedekah ke orang mati. Ayat ni dia pakai. Lepas tu jangan ambil Quran tafsir sendiri. Faham? Tak boleh tafsir sendiri. Kena mengaji. Faham tak? Sahabat Nabi 120,000 orang. Semua muka Arab, hidung Arab, lidah Arab, bibir Arab, makan nasi Arab belaka. Faham? Tapi 20 orang lebih kurang yang reti tafsir Quran. Faham? Padahal 120,000 orang. Kita duduk kolibah, muka kolibah, makan kayu khamak dengan lagi, nak tafsir sendiri. Faham? Punah ranah lah. Sahabat 20 orang saja lebih kurang yang boleh tafsir ayat Quran. Faham lagi? Maka dalam Quran ini maksudnya begini. Kalau kita hidup, bolehkah kita semayang? Kalau kita dah mati, dah boleh dah semayang. Tu maksudnya. Kalau kita hidup lagi, boleh tak puasa? Bolehlah puasa. Dah kalau mati dah, boleh tak puasa? Tak boleh. Kalau kita hidup lagi, boleh tak pergi sejid? Boleh. Dah kalau mati dah, tak boleh. Kalau hidup lagi, boleh pergi bayar hutang. Kalau mati dah, tak boleh pergi bayar dah. Itu maksud ayat. Faham? Batu ulama' beri penjagaan. Antaranya Imam Al-Qurtubi sebutlah kitab tafsir dia. Maksudnya yang tak boleh lagi beramal ialah orang yang sudah mati. Adapun orang yang hidup, amalkan untuk orang mati, boleh.
Faham tak lagi? Neh. Mak kita mati dah boleh dak sedekah? Boleh? Dia mati dah boleh sedekah? Tak boleh. Kita anak nak tolong sedekah? Boleh tak? Sebab tu hadis ni kita baca malam ni. Ya Rasulullah, inna ummi ubtulitat nafsuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Uraha law takallamat tasaddaqat. Nampak-nampak kalau dia nak bercakap, dia nak sedekah. Tapi dia mati dulu. Nampak? Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Maka adakah dapat pahala kepada ibuku yang sudah mati jika aku bersedekah daripadanya? Mak aku mati dah. Dalam Quran kata orang mati tak boleh dah sedekah. Faham lagi? Mak aku mati dah Dalam Quran kata kalau orang mati tak boleh dah beramal. Tapi aku yang nak sedekah, boleh dah pahala kepada ibuku. Jelas lagi? Nabi kata na'am. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada buat ayan pa'u, adakah memberi manfaat kalau aku yang sedekah daripada ibu. Dalam satu lagi riwayat Imam Ahmad, Nabi kata na'am, ya, walaupun mak mu mati dah mu sedekah, boleh sampai pahala ke dia. Lalu laki-laki itu bertanya, ayus sadaqah afdal, sedekah mana yang paling afdal? Nabi jawab dalam riwayat Imam Ahmad, syakiyul ma', beri orang minum air. Kenapa Nabi kata beri minum air afdal? Apa tak kata buat masjid? Mana beri air sekelas ke buat masjid, mana besar pahala? Buat masjid. Apa tak tidak kata buat masjid, minum air? Kerana zaman dulu susah. Faham? Lain ni orang pitih doktor-doktor. Betul tak? Piah kita nak banding piah sahabat lawak piah kita. Piah sahabat rayak repang kali jahit. Selipar kita, selipar tambah salafus soleh, mana lawak jahitan? Lawak selipar kita. Betul tak? Baju Melayu lawak kita. Cuma kita kalau dak lawaknya amalan uduh. Tak lagi lebih para sahabat. Pasal orang dulu-dulu Nabi lebih bagian akhirat. Dunianya kurang. Orang kemudian lebihnya dunia. Akhiratnya kurang. Adil lagi. Ada orang kata, sedap sahabat dia duduk zaman Nabi. Kalau kita duduk zaman Nabi, boleh ke? Belum tentu. Ni molek muka orang Abu Lahab. Lagi. Dah Abu Jahal ni dah mana-mana penduduk Mekah yang ikut Muhammad, aku dak wi air untuk sirang kebun. Aku dak wi niaga di pasar Mekah. Macam ni dah boleh batuang. Sudah kerja lah. Ikut ulama dah boleh batuang. Kita gua ni. Dah mu gua ni apa? Biar ambil gua piti. Lagi. Muka kita ni muka piti ke muka akhirat? Puji muka akhirat ya kat tangan. Aku nak pelakon ngetong. Lepas tu kita banyak istighfar. Betul tak? Banyak sedekah. Jadi dalam ayat ini berkata kalau kita sudah mati tak boleh buat apa dah. Apa yang ada ialah apa yang membuat sebelum mati saja. Sebab kematian itu ialah tidak adanya kehidupan. Lepas tu makna mati adamul hayah liman kana hayya, tidak ada lagi kehidupan bagi orang yang sebelum itu hidup. Itu makna mati. Bila tidak ada kehidupan tak boleh buat benda. Tapi kita orang hidup tolong buat boleh. Sebab tu kita ingatlah mak ayah kita mati dah, tok nenek mati dah, abang pak saudara mati dah, tolong mereka. Tolong mana? Tolong buat amal. Tolong sedekah, tolong istighfar, tolong doa. Betul tak? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Allah kata orang yang selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa nenek moyang yang telah lalu dulu daripada kami. Tak mati-mati dah. Kita tolong doa. Ada orang jahil dia buat bercakap. Dia kata orang mati dah, tak guna kau. Ni mati dah. Apa mungkin baca telkin ni mati dah. Apa mungkin salah kan dengar mati dah. Tu orang bodoh. Kita nak ikut ulama ke nak ikut orang bodoh? Faham lagi? Ni bab agama, aku ikut ulama, aku dah ikut orang jahil. Puasa orang yang mati boleh tak puasa? Tak boleh. Tapi kalau anak dia tolong puasa boleh tak? Tu jelas. Okey. Cuma apa-apa amalan yang kita nak buat untuk orang mati
Biar ada sumber pandangan-pandangan ulama, bukan nafsu kita sendiri. Kerana ulama ini pandangannya biasanya molek. Pandangan itu bernas. Faham? Kita ada pandangan juga, banyak karuk, banyak nafsu. Okey? Nabi sebut dalam sebuah hadis, man mata wa alaihi syiyam, barang siapa yang mati ada hutang puasa, soma anhu waliyuhu, anak beranak dia boleh tolong puasa daripadanya. Jelas tak lagi? Dia nak puasa boleh tak? Dia mati dah tak boleh. Soma anhu waliyuhu, puasakanlah dari mayat itu oleh walinya. Maksud wali sini anak bini dia, waris dia tinggal. Faham? Jadi apakah amalan yang boleh kita tolong gantikan daripada mayat? Kalau ganti lain, kalau buat lain. Ganti yang ditinggalkan oleh mayat, buat yang mayat tak tinggal, kita tolong buat. Kena faham situ. Pertama yang ganti dulu nak faham. Sembahyang. Okey, boleh tak mayat tinggal sembahyang kita tolong qada? Pendapat yang muktamad tak boleh. Okey? Kita nak buat biar ada pandangan ulama. Pandangan ulama kalau boleh yang muktamad, yang rajih dalam mazhab. Kita nak buat. Betul kita boleh ikut pandangan yang lemah, tapi kita nak yang kuat. Kerana al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar pada khilaf itu dibilang sangat elok. Okey? Kalau bab semayang, mak kita mati ada tinggal semayang, ayah kita ada tinggal semayang, maka pendapat kuat 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, bukan kita qada. Tapi kita semayang fardu dan sunat, lepas semayang kita berdoa hadiahkan pahalanya kepada ibu bapa kita. Insya-Allah, kata Dr. Wahbah Zuhaili, boleh menambah beratkan lagi timbangan ibu bapa kita di akhirat. Faham lagi? Yang kedua, puasa. Sebut dah tadi. Puasa ada nas, maka boleh kita puasakan. Mak kita mati tinggal 2 hari puasa, hutang, kita anak boleh tolong puasakan. Faham lagi? Aku berniat puasa qada Ramadan esok hari daripada ibuku kerana Allah Ta'ala. Okey? 2 hari lah, 4 hari lah. Ayah kita tak bayar fidyah, mati dulu, hutang fidyah 5 cupok beras. Kita beli beras ke dapat mak, tolong bayar fidyah daripada ayah kita mati dah. Boleh. Ayah kita tak dang pergi haji, pasal sibuk main dang haji. Haji betul tak dang, dia main haji balik hari, kelepuk kelepak, mati tak dang pergi haji. Faham? Kita sebagai waris boleh tolong pergi hajikan. Panggil haji badal, haji ganti. Maksud ganti, tuan tubuh tak pergi, orang lain tolong pergi. Boleh. Syaratnya dia sudah mati. Dah kalau tak mati lagi, boleh tak orang lain tolong buat? Boleh juga. Bila tu? Bila dia sudah tidak mampu untuk duduk atas kenderaan pergi ke Mekah. Lumpuh dah, dah boleh nak usung dah, boleh kita pergi ganti. Faham? Ayah kita berhutang kedai rucik, matilah ayah kita, hutang 100 riyal. Boleh tak ayah kita keluar daripada kubur pergi semula kedai pak mak bayar? Boleh? Tak boleh. Ayat tadi tak, bila mati tak boleh dah. Anak tolong pergi bayar 100 riyal kepada hutang pak mak ni, boleh tak? Jelas tu. Kena faham situ dulu. Itu benda-benda yang ditinggalkan oleh si mati contohnya. Okey? Mak kita menazar pula. Faham lagi? Kalau boleh anak puang, nak beri ke masjid Kolam Kolibar RM1,000. Tiba-tiba dah ingat nak beri, mati dulu mak. Faham? Anak dengar cerita mak ada nazar gitu, anak tolong pergi atas piti RM1,000 tu bayar. Boleh tak? Boleh. Mayat tak boleh dah. Kalau mayat mari sejid, mau lagi tak imam. Tak? Nampak tak? Biar faham situ dulu. Itu contoh-contoh benda yang ditinggalkan oleh cuma kalau kita nak puasakan daripada anak orang, nak bayar apa zakat orang dan sebagainya. Satu lagi zakat. Ayah kita tak bayar zakat. Kita dengar ayah kita tak bayar zakat tahun lepas. Zakat wang simpanan contoh. 20,000 simpanan kena bayar zakat. Lebih kurang dah. 1,025 ya. 10,250. 20,500 RM500. Ayah kita tak ingat bayar. Lepas tu mati accident,
Kita baru tahu ayah kita tak bayar zakat RM1,000. Kita ambil duit kita tolong bayar, maka Allah terima. Jelas tak lagi? Sebab tu bila ada kematian, tengok apa yang ditinggalkan, apa hutang dengan Allah. Kerana hutang Allah ni dulu mustahak bayar. Kita tak cari hutang ayah dah, kita nak bahang piti ayah. Bang, cari kat tu, cari gerang tu, cari tu kobek tu, jolok tu, tanya sini nak tambah, rekoh nak biar banyak nak bagi. Nak bayar hutang dulu. Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi kata fadainullah ahaqu ayyuqda, maka hutang dengan Allah berhak dibayar dahulu. Nampak? Kemudian yang mayat tidak tinggal tapi kita yang usahakan. Contoh sedekah, contoh doa, contoh istighfar. Ingat dia dalam bab kita melakukan amal untuk orang mati, dia ada yang disepakati ulama dan ada yang berlaku padanya khilaf ulama. Kena faham baik ngaji molek. Faham? Ada yang dibenarkan ulama, ada yang dilarang. Jangan pukul locong boleh belaka, jangan pukul rata tak boleh belaka. Lah ni mudah lah ni. Faham? Bid'ah belaka. Bid'ah belaka. Bid'ah habis bid'ah. Semua tak betul belaka. Mu seko je betul. Faham tak? Orang lelah mengaji kitab apa? Sanggup-sanggup apa tak? 13 tahun tak balik kampung mengaji. Nak boleh ke fatwa. Faham? Dia senang Mu kuan ni bisa nak ni. Oh, aku banyak print screen. Faham lagi? Aku main TikTok lah ni bawah. Tak nak sama kelas dengan ulama dah. Ada yang disepakati, ada yang berlaku padanya perselisihan. Sama dalam bab fiqh dan bab-bab yang lain. Dia khilaf ulama ni bukan fiqh aje. Faham lagi? Mazhab-mazhab ni bukan fiqh aje. Nahwu dia ada mazhab. Pandangan Syekh Khalil lain. Betul tak? Pandangan Imam Sibawih lain dalam bab nahwu. Dalam bab qiraah, bacaan Quran, orang Qaribah baca imam mana? Mazhab imam mana? Nak tanya dulu. Siapa orang Qaribah jawab? Orang Qaribah baca Quran ke tak? Baca dah lah, kau baca surah pula. Tak. Dan membaca Quran orang Qaribah mazhab mana? Lagi jawab Hanafi, jetik dah hidung. Hanafi bab fiqh sah. Bab Quran. Dia ada 7 imam mazhab Quran. Faham lagi? Kita baca mazhab mana selama ni pagi petang dia baca Quran mazhab Asim, Imam Asim, perawinya Hafaz. Jelas lagi yang ada orang baca qiraat Ibnu Katsir, ada orang baca Abu Amir, ada orang baca Kisai, ada Qalun, ada Qambul, ada Duri dan sebagainya. Semuanya ada 7 orang imam qiraah dan tiap satu imam qiraah ada 2 perawi pula. Jadi 21 bacaan. Nampak? Ada pun mazhab fiqh hanya 4 je. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kena faham baik. Itu perselisihan dia panggil. Yang pertama sekali kalau orang mati yang sepakat ulama ialah doa. Yang kedua istighfar. Yang ketiga sedekah. Faham? Bab Nabi bila kata kamu sudah tanam mayat saudaramu kawanmu, Nabi kata jangan balik halu, jangan bau semua lagi halu. Nampak? Nabi kata ke mana? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih. Jangan balik lagi kalau mu tanam mayat. Minta ampunkan, istighfarkan kepada mayat kamu ini dan doakan agar dia tetap iman. Nampak 2 situ. Pertama, istighfar untuk si mati. Yang kedua, kita doa ke dia. Nampak? Jangan tinggal. Dia nak doa boleh tak? Dah boleh dah. Dia mati dah. Faham? Kita yang hidup tolong. Boleh ke kita istighfar untuk orang lain? Boleh. Kalau kita tak istighfar kepada orang yang telah mati, baik ikan lah. Baik ikan lah pada kita. Sebab dalam hadis-hadis sahih Nabi sebut ikan minta ampun bagi orang yang datang ke masjid, ke majlis ilmu.
Faham? Nabi kata innal huta nampak fi jawfil barri fi jawfil ma hatta istaghfaru, sampai kepada ikan yang duduk fi jawfil ma, di dalam dasar laut, minta ampun bagi orang yang pergi ke majlis ini. Nah, ikan maksudnya ikan tu minta, ya Allah ampunilah si fulan, ampunilah si fulan. Nah, pada Nabi kata istaghfiru li akhikum, tanam minta ampun, minta ampun. Dan Allah berkenan, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakum. Pegang tu sudah. Apa yang Allah kehendak jadi, Allah tak kehendak tak jadi. Sebab tu kita baca talqin, kita balas pula bab talqin bid'ah pula. Nampak tak? Ada ustaz dia mari ngajar, dia kata bid'ah baca talqin. Oh gitu, jangan ngajar ikat tuhuklah kolah. Faham? Dengar baik-baik. Talqin lepas mati khilaf mazhab. Okey? Dua mazhab kata sunat, dua mazhab kata tidak disunatkan. Bukan haram, tak sunat. Yang kata tidak disunatkan baca talqin lepas mati, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Ingat apa mati? Mazhab yang kata sunat baca talqin lepas tanah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mau nak pergi kuat ni? Nak pergi kuat ni lagi, nak teruk kuat ni lagi. Mustahil. Ni imam mazhab Imam mazhab dengan ustaz mana pandai? Siapa sini ustaz dalam Malaysia pandai pada imam mazhab? Sebut kalau muka tak malu. Faham lagi? Imam mazhab ni imam yang diikuti oleh jutaan orang, bilion, faham? Ribuan, ratus ribu ulama ikut dia. Dalam masjid mana ni, ulama mana ikut dia? Cuma ada orang yang ulama duk ikut ngak dengar dia. Ada tak? Anak kita dah ikut kita. Faham lagi? Tak ada, ayah kita dah andal. Ayah kita kalau baca alif betul W. Faham? Nampak? Doa kepada orang yang telah mati. Mak kita mati lepas semayang, Rabbi pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak, wahai Tuhanku, ampunkanlah kepada aku dan kepada dua ibu bapakku, dan berilah kasih sayangmu pada mereka di alam barzakh, sebagaimana mereka kasih kepada aku bila aku molek-molek semasa aku masih kecil dahulu. Itu doa. Nah, manfaat tak? Ya, yanfa'ul mayyit biiznillah. Kata ulama, memberi guna doa itu kepada mayat. Nah, dengan izin Allah. Kemudian sedekah. Kita nak pergi makan pagi, tengok kedai. Nak, kita bayar pasal minum semeja dengan kita. Tak kira semeja. Kira-kira 8.5 pasal 3 orang minum air dengan si lemak. Dalam hati, ini sedekah daripada ibuku. Faham? Ini sedekah daripada ibuku. Nampak? Faham lagi? Jadi gua ni daripada ibuku. Dia ada dua cara sedekah. Pertama, aku bersedekah kepada ibuku, beri ke dia. Yang kedua, aku bersedekah daripadanya. Apa maksud? Aku yang wipiti sabun sejik, aku yang belikan orang ikan, belanja orang makan, jamu orang, tapi seolah-olah daripada ibuku. Hak ni dalam hadis tadi. Nampak? Nampak? Dalam hadis tadi kan dia kata gua ni, ya Rasulullah, apalah ajrun in tasaddaqtu anha, bukan laha, daripadanya. Adakah memberi guna, dapat pahala jika aku bersedekah daripada ibuku? Aku sedekah seolah ibuku yang bersedekah. Itu maksud dia. Pergi beli ikan, tengok ada orang susah. Ni orang susah, makcik ni tengok macam orang miskin ni. Tak? Hak makcik tu beli ikan selayang, saya bayar. Ikan selayang siapa 1,000 sekilo. Dah. Anak layang dia 8 riyal. Kalau kasar sikit 12 riyal. Kita bayar. Dalam hati, ini sedekah arwah ibu bapa aku. Faham lagi? Dah jadi benda kelebihan sedekah. Baiklah. Kalau Allah terima, kita dapat pahala, kata Syekh Ibn Hajar. Dan orang mati dapat apa? Orang mati dapat, yang pertama, turun rahmat.
Faham lagi? Turun rahmat. Dan dalam kitab buku amalan ni yang telah ditutup, dibuka balik, tulis tambah lagi. Dia boleh tambah. Faham? Kalau kita mati, buku tutup, ada cerita dah lah. Molek-molek lah, sikit-sikit lah, banyak-banyak lah. Faham? Tapi dalam hadis yang lain, sadaqatin jariyatin. Hak lain in qata'a putus habis dah. Yang tak putus 3 perkara. Antara sadaqatin jariyatin, sedekah yang berjalan. Apa makna sedekah berjalan? Kita sedekah masih hidup, kita beri pitih, orang beli ngozek masjid. Faham lagi? Nampak? Kita mati dah, orang masuk pagi subuh pijak ngozek kita. Faham lagi? Kita buka buku, tulis tambah lagi 10 poin dapat. Kaki orang mari kuliah 2 hari pula pakat lalu atas semi kita, buka pula buku, tulis lagi. Padahal kita mati dah. Tu panggil sedekah tu dah putus jalan. Kalau betul lah. Nak lagu mana banyak mana bahagi, wallahu a'lam. Asal cara tu. Tapi Allah ni ghaniyun 'anil alamin, sangat kaya, dia beri banyak. Dah kita sendiri ni, kalau kita sedekah, tak usah kata mayat yang dapat, kita hak sedekah ni mau mati kat gini, kalau banyak sedekah untuk diri sendiri, sedekah untuk orang yang telah mati, semua sedekah dia akan jadi payung. Payung apa? Dia akan jadi ekong. Ni ekong ni, ekong tu berapa kuda? 4 kuda. Tak tahulah berapa ribu kuda. Siapa sedekah, seolah-olah dia beli ekong sutil, buhlah kubur. Esok terang sekali, kalau ada orang gali lubang kubur, masuk dalam, duduklah khanda, suruh tutup. Jangan lama, setengah jam dah. Faham lagi? Apa nak tahu panas ke tak? Panas ke tak? Tu kena rasa. Sebab apa? Sebab orang yang ada sedekah masih hidup, atau ibu anak-anak dia tolong sedekah kepadanya, dia mati dah. Faham? Maka sedekah tu menyebabkan kubur dia sejuk, tidak panas. Kalau panas sebelum tu, kita ada sedekah-sedekah sesuatu, jadi sejuk kubur. Faham? Kalau kita jiru air, dah sejuk. Yang sejuk tanah kubur. Mayat dah sejuk. Yang mayat tu dapat sejuk, sedekah. Nabi kata mana? Inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, tutfi'u an ahliha, sesungguhnya sedekah akan memadamkan daripada penghuni kubur harral kuburi, akan kepanasan kubur. Jelas lagi? Jelas. Hadis riwayat siapa? Tabarani. Bukan berita harian. Rawahu Tabarani, dalam Mu'jam Tabarani. Kata Nabi, siapa yang ada sedekah, sedekah tu akan memadamkan, menjadi pelindung daripada panasnya di alam barzakh. Rupanya alam kubur ini panas. Tak usah bola kubur, masuklah tong khanda dah. Masuk kat sini sekali dulu lah khanda dah, artinya. Faham lagi? Molek masjid buat satu khanda, bubuh luar tu tulis test drive. Dah tu kurang-kurang juga. Faham? Kalau kita naik kereta baru, kita test dulu dah. Ramai dah orang test drive. Toyota Vios. Ria apa? Habis pergi test orang kampung tak? Nak rasa. Bizza. Habis pergi test. Apa benda ni? Proton Saga, habis pakat test. Mywi tak? Buat satu lagi kenderaan. Apa? Sebab kenderaan ni semua orang akan naik. Kenderaan terbaik ialah khanda. Sebab apa? Sebab dia last sekali. Memang hak kelas kali. Tengok dalam kehidupan kita. Kalau bak motosikal, mula-mula Honda Cup buruk ke? Tak ada pitih nak beli hak baru, beli hak tok peraih. Tata pakai ikat dengan getah. Faham lagi? Takak tak ada sandal di Watau Isang gitu. Apa? Pitih tak ada. Beli 200.5. 200.5 tu Sebeng ambil ke dia, jumpa langsung dengan Sebeng. Faham lagi? Tapi bila ada pitih sikit, beli EX5 RM3,000. Faham? Learning RXZ RM30,000. Dia memang kau molek. Orang pakai kereta. Mula-mula kancil.
Senang sikit naik pakat dah. 1,500 dah gaji. Exia. Tu 4 tahun lepas. Learning. King Myvi. Tahu tak? Kalau ada VT, kau mula-mula majlis. Lepas tu S-kelas. Kau mahal. Maka yang last kali benda randa. Bubuh sutir situ buat saya besar sikit. Lain 24 mana mak belaka. Kalau buat 18 tu ilah dak mak buruk uci. Lagi habis lah tu. Upah budak-budak usung. Pusing apa kat Kolibar kat Sefilat balik mula. Rasa tengok tu beg tu mu nak main judi dak lagi. Tu beg tu mu nak tikam nama ekor dak lagi. Faham lagi? Ada cara dia. Jadi rupanya dalam kubur ni panas, antara yang memadamkan, yang menghalang daripada jadi panas, maksudnya tidak panas mana sejuk lah, sedekah. Wa innama Nabi sambung, wa innama istazanna, sesungguhnya menumpang berteduh. Nampak? Al-mu'min, orang yang mukmin yaumal qiyamah fi zilli sadaqatih. Orang beriman dia akan menuntut mencari tempat berteduh pada hari kiamat, ialah di bawah teduhan payung sedekahnya. Itu kelebihan sedekah. Wallahu alam, kalau kita tak faham banyak, faham sikit pun sudah bermanfaat. Ingat apabila seseorang yang telah mati, kita tak boleh lagi beramal kerana sudah tidak bernyawa. Tapi kita yang hidup ini masih lagi tolong amalkan, tolong bantu buatlah apa yang terbaik untuk untuk nenek kita yang sudah tidak ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita lakukan dan kita dapat tumpang sama pahalanya di akhirat sana. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan sumbangan derma. Petugas daripada pelajar tahfiz, mereka akan menggunakan beg karung yang berwarna ungu seperti yang tertera di hadapan, mula daripada depan masjid bergerak ke belakang masjid untuk memungut derma. Mai kat ni, kat depan. Jangan putih lagi, duduk depan dulu baru putih. Depan ni, daripada depan ke belakang. Gigi. Molek dah 3 lain ni, 3 lain tu. Ni tengah ni. Tengah ni kat ni. Tong bola tong depan lagi, depan lagi. Bergerak ke belakang straight. Gitu. Banyaknya soalan. Pelan-pelan kutip sampai belakang. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan untuk kebaikan atau imarahkan masjid Kampung Kuala kita ni. Bagi yang nak beri sumbangan melalui online, akaun bank masjid, bank muamalat. Nombor akaunnya 130106179719 atas nama Masjid Kuala Kolibar. Yang nak beri nak bayar duit elektrik, bil elektrik, akaun TMB 220642724203 ada dalam live Facebook bawah skrin kuliah tu. Kita takkan buang, ada situ. Orang Kolibar duduk Kuala Lumpur, duduk Singapura, duduk mana-mana seluruh dunia boleh beri sumbangan. Baik, sambil-sambil kita memberi derma kepada masjid, kita tengok soalan orang Kolibar. Isteri saya ni dia berkerjaya. Dia beri duit kepada saya. Duit itu saya buat sedekah. Adakah sah sedekah saya itu? Adakah saya dapat pahala? Dia juga boleh pahala. Bagus. Teruskan kutip derma walaupun soalan mula dijawab.
Soalan pertama orang Kuala kita, isteri beri duit kepada suami. Kerana isteri dia ni orang yang ada pendapatan banyak. Dia beri kepada suami dia. Jadi suami dia guna duit itu untuk sedekah. Soalan dia, boleh tak sedekah itu dapat pahala kepada suami, dan isteri yang bagi duit ke suami dapat pahala ke tak? Sebelum itu kita nak faham dulu, bila kita berkahwin, wajib suami yang beri duit atau nafkah kepada isteri. Faham lagi? Iaitu makan minum dia, pakaian dia dan tempat tinggalnya. Kalau makan minum tu maknanya 1,000 sebulan, 1,000 lah contohnya. Kalau pakaiannya 100 sebulan, 100 lah kena beri. Dan kalau sewa rumah tu 1,000 sebulan, 1,000 lagi. Itu panggil bulanan tu kena beri. Wajib. Bila tak wajib, isteri kata saya halalkan, baru tak wajib lagi. Baik. Wajib tak isteri yang kaya beri duit kepada suami? Tidak wajib. Hukumnya sunat. Faham lagi? Jadi yang eloknya kalau isteri itu kaya, dia gugurkan kewajipan nafkah suami. Contohnya suaminya tenak gajinya. Isterinya kaya, 800,000 sebulan gaji bini. Nampak? Kontraktor kelas A, buat jambatan, buat stadium. Suami dia 800 sebulan saja. Timbalan JPKK. Faham tak? Maka moleknya isteri kata tak wajib atau saya halalkan nafkah saya bulan-bulan kerana gaji awak, gaji abang ni kecil. Molek kata lagu tu. Tapi kalau isteri tak halalkan, tetap wajib kena bayar makan minum, tempat tinggal dan pakaian sampai mati atau habis iddah selepas perceraian. Okey? Ada orang puan kaya-kaya dia, isteri suaminya orang biasa, ramai. Banyak. Ada yang kerani ya suami dia, isteri dia pengaruh. Yang pengaruh 10,000 wajib. Suami kerani 1,900. Tolak pupuk pandai gitu ini tinggal 9 riyal. Faham lagi? Ni akhir zaman ni mahal belaka tak? Dulu tahun 80-an, zaman budak-budak dulu 270. Korban sebahagian. Ini 800. Kalau 500 ni ada lembu tapi nyanyi ada. Kalau jumpa, kalau cari ada jumpa 500 ada. Tapi kalau motosikal RZ lalu laju, balik lembu. Pasal kuruh sangat lembu. Jadi bila isteri beri, ambil paling besar kita dengar isteri beri kepada suami ialah RM15,000 sebulan. Jumpa dia, tak jumpa aku. Isteri dia orang kaya, suami dia tak bekerja dan dia beri RM15,000 sebulan. Faham lagi? Jadi isteri beri duit ke suami boleh pahala. Suami beri duit yang wajib pun boleh pahala, yang tak wajib pun boleh pahala. Kerana dengan pemberian itu memberi kebaikan pada orang, ambil manfaat. Macam kita lah, kita pergi pinjam ke orang pun kita dapat pahala, kita pergi berhutang pun dapat pahala. Bahkan kata ulama, kita beri hutang paling besar pahala. Kerana apa? Kerana orang yang berhutang, orang dalam keadaan terdesak, maka kita tolong orang terdesak, banyak pahala. Cuma kat gila boleh balanya tak raya. Dan isteri yang beri pula seperti suami tadi dapat pahala, semua dapat pahala. Tak susah. Kerana apa? Kerana bila memberi sedekah bersedekah ini, kita sudah bekerja dengan kerajaan Allah. Bila kerja dengan kerajaan Allah, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah Taala itu kaya daripada alam ini, gajinya sangat lumayan. Soalan seterusnya, sekarang orang beri nama anak panjang-panjang, dapat 3 patah, payah sungguh nak sebut, belik habis lidah-lidah. Apakah hukum beri nama anak Asmaul Husna? Apakah panduan ringkas, contoh assalam dan sebagainya? Sebaiknya nama-nama Allah dalam Asmaul Husna kita letak Abdul di hadapan. Contohnya kalau Abdullah dan Abdul Rahman itu, kata ulama wajib. Tapi 2 ni nama yang paling Allah suka.
Ada hadis sebut inna ahabbal asma' indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah suka ialah nama Abdullah dan Abdurrahman. Jadi Allah lafzul jalalah letak Abdul depan Abdullah, mana hamba kepada Tuhan yang bernama Allah. Abdurrahman, hamba kepada Tuhan yang sangat pemurah. Nah, Abdul Salam, hamba kepada Tuhan yang memberi kesejahteraan kepada alam. Tak, itu yang terbaik. Jadi gini, kalau nak buat tiga nama, tiga perkataan ke dua perkataan tu terpulang. Tidak ada pun ulama buat sempadan tak boleh lebih pada dua perkataan, tak ada. Kau pandangmu lah. Cuma jangan menyusah. Nah, kalau tiga perkataan itu mudah dibaca, tapi ada kalau satu perkataan kalau belit lidah tak molek. Nah, sebab tu Nabi pesan kalau nak buah nama biar molek. Molek mana? Memudahkan sebut dan elok maknanya. Nama penting. Ada orang nama dia kata tak penting nama. Tak apa lah, dia dah tak mengaji. Dia tak dengar. Nah, dia buat cakap ni nama tak penting, nama tak penting. Ada orang cakap gitu. Pasal apa? Pasal dia tak menuntut ilmu. Orang duduk mengajar saja, dia duduk rumah main ratu-ratu. Letung keletak. Faham lagi? Lepas tu wadah waktu. Nabi kata innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu nanti Allah akan panggil seorang demi seorang pada hari kiamat dengan namamu bin nama pokmu. Anak Allah akan panggil sama seorang namamu bin ayahmu. Wa ahsinu asma'akum. Maka tolonglah bubuh nama yang molek-molek. Kan Nabi pesan. Mu pula mari jawab tak penting nama. Nabi kata tolonglah bubuh nama molek-molek. Betul tak? Jadi nak ikut mu ke nak ikut Nabi? Ini masalah kita. Kalau ada diam dah kau tak marah. Bapa kau tak marah? Pasal saya diam. Cakap marah orang Nak, tak tahu kala. Lah ni dia pakai nama pelik-pelik. Dia tak kira makna, dia tengok bunyi sedap. Pasal apa? Dia nak dapat anak, seminggu lagi nak beranak, dia tengok nama-nama penyanyi, nama-nama artis, nama-nama pelakon. Nak? Yang tak tengok pun dalam kisah-kisah para sahabat, buku kitab-kitab hadis dan ulama nak letak nama. Mereka tengok nama-nama anak-anak pelakon barat pula. Anak artis Hollywood, nama artis Sepanyol, bahasa Portugal, buah nama anak. Asal bunyinya sedap. Kita jangan ikut, kita ikut ulama. Wa ahsinu asma'akum, Nabi besar, elokkanlah, indahkanlah nama-nama kamu. Kita nama kapal tak boleh tau. Kalau duduk KL kau lah berat. Faham? Oh Tianu duduk KL Sally. Nampak? Tengok IC selema. Nampak? Tapi dah duduk KL boh, Sri Hartemah. Faham? Takkan panggil selema. Sally. Faham? Tengok IC kali boh, selema. Nampak? Bank Diramang. Benti drama. Logi dia puang logi. Tengok IC lijah. Tak mau jauh tak mau. Soalan seterusnya. Saya ada tanah di Mekah tapi duit tak ada yang tunai. Tanah itu terima pusaka orang tua. Saya tak kerja, anak tanggung. Anak-anak tanggung, wajib tak saya jual tanah itu 1 ekar untuk pergi haji? Tahu haji tak wajib lagi sebab tak ada duit. Mohon pencerahan. Dengar baik-baik. Dia ada tanah, maka ini lepas belaka dah. Rumah tempat duduk ada belaka dah. Cuma ada tanah lebih sikit. Dan dia tak pergi haji kerana tak ada duit. Wajib tak jual tanah lebih tadi untuk pergi haji. Dengar baik-baik. Pergi haji ini tidak wajib, melainkan manis tata'a ilaihi sabila. Orang yang ada kemampuan tambang, boleh sediakan tambang pergi. Cuma nak betulkan mindset orang Melayu, ramai orang Melayu dia salah faham. Dia duk fikir kena ada duit tunai, salah. Maksud mampu di sini ialah duit tunai atau harta yang boleh ditunaikan. Makna kalau ada kenderaan yang tidak penting, Perskah kenderaan pertama nak buat kerja ada belaka dah. Kenderaan kedua saja buat raung-raung ada lagi, wajib jual.
Rumah ada sebuah untuk duduk, sebuah lagi untuk beri sewa kerana dia tak bekerja, daripada duit sewa dapat guna sebagai nafkah. Tak wajib jual rumah kedua. Tapi ada rumah ketiga, wajib jual. Tak pergi, berdosa. Barang-barang dalam rumah kalau jual boleh pergi haji. Tengok, barang yang keperluan manusia tak wajib jual. Contoh dapur, barang tikar, bilik air, tak wajib jual. Tapi kalau ada home theater 15,000, ada sofa 18,000, wajib jual. Mati tak jual sofa pergi Mekah, berdosa. Kena faham baik. Yang tak wajib jual benda keperluan asas. Nampak? Kita ada kereta kita 50,000 Myvi, tak wajib jual nak pergi Mekah, sebab itulah hak kita duk pakai harian ni. Tapi kalau ada kereta dua, ada orang kereta kedua, kereta untuk buat jalan cerai sekala, ada tak? Ada kat kita kereta buat kerja ni, orang anak petang-petang hak tu wajib jual. Kalau tak ada duit lain untuk pergi ke Mekah, kerana awak dikira sudah mampu jika jual harta, termasuk mak yang ditanggung oleh anak-anak ni sudah duduk makan minum ni cukup, ada rumah dah, tanah tu wajib jual. Faham? Soalan seterusnya, saya bunyi kata nak mengundi tau. Boleh tak saya tak mau mengundi? Atau saya nak pergi pakoh ikut dang ya? Mengundi ni ada pahala dosa ke tak? Parok dah lah. Dia gini, tengok keadaan. Siapa yang menjadi calon, apa yang akan dilakukan mereka. Contoh mudah saja. Kalaulah imam masjid Kolang ini meninggal dunia, tak ada imam, maka kita perlukan imam yang baru sebagai pengganti. Dua orang laki-laki akan masuk untuk bertanding. Orang kampung akan mengundi imam mana yang menang, ya dia akan menjadi imam masjid Kolang. Dua-dua orang laki-laki calon ini semuanya orang Islam belaka dan boleh menjadi imam belaka, ada ilmu tentang jadi imam. Maka orang kampung tak wajib mengundi mana seorang. Bak mana-mana menang pun dia akan jadi imam yang betul. Faham lagi? Tapi kalau ada seorang saja yang layak jadi imam, dua orang lagi, seorang tokai ketung, orang kedua tokai nombor ekor, dak reti mayang belaka, masuk tani juga nak jadi imam. Wajib seluruh orang Kolibah undi yang layak jadi imam saja. Undi hak ngaruk ni berdosa belaka. Okey. Dalam negara Malaysia, dua parti bertanding, dua-dua ni akan menegakkan keadilan yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Mereka akan mencegah kemungkaran, maka mana-mana yang kita lantik boleh belaka. Kita tak undi pun tak berdosa, kita undi mana-mana pun boleh. Tapi jika ada salah satunya benda yang baik, satu lagi benda yang tak baik. Contoh, mereka yang akan membiarkan kemungkaran berleluasa, tidak akan dicegahkan perkara haram dalam negara, tak boleh kita beri undi. Nampak? Sebab kalau kita tak keluar mengundi, menangnya orang fasik. Kita tak keluar mengundi, rosaknya hukum-hukum Islam ditinggalkan, kita bertanggungjawab di akhirat nanti. Tak usah kata mengundi. Kita lalu, anak ayam jatuh lolokang, ciak, kita seorang yang boleh akad pun datang, kita tak akad, anak ayam tu akan dakwa kita di akhirat. Bapa dak akad aku. Jadi hati-hatilah. Tidak ada sekarang jamaah yang paling sempurna, tetapi janganlah kita undi yang tidak mahu menegakkan undang-undang Islam ataupun keadilan di atas muka bumi. Sebab tujuan Allah jadikan kita ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu di bumi akan menegakkan undang-undang atau hukum aku di atas muka bumi. Baru ni saya dah minta orang sembelih kambing, dia kata tunggu sekejap nak balik mandi junub. Adakah sah sembelih kalau dalam keadaan junub? Kalau sah berkat dak sembelih dalam keadaan junub dan hadas sah. Baik. Bila nak sembelih lele kambing dia pun fahamlah bahasa kambing. Maknanya balik mandi junub dulu. Tukang sembelih dak mandi lagi, kambing mandi dah. Dia kata nantilah kita balik mandi junub dulu, lagi kita mari sembelih. Jawabnya boleh. Boleh apa? Dia boleh tinggal dulu balik. Itu yang afdal. Dah kalau sembelih juga dalam junub, hukumnya sah. Orang puang duduk atas nyala, air lembu buah biran nyala, dia sembelih. Belang sembelih tubik darah kambing, darah dia tubik juga, sah juga. Faham lagi?
Kerana tidak disyaratkan tukang sembelih suci daripada hadas. Yang syarat suci daripada hadas, semayang, nak masuk dalam masjid, nak tawaf, nak berpuasa daripada hadas haid dan nifas. Tak. Adapun sembelih boleh. Perempuan yang tengah haid boleh sembelih korban, dan tidak ada kaitan. Dia kata tidak berkat apa? Tukang sembelih tidak mandi junub. Salah, bukan tidak berkat. Masalah sembelihan, tapi kerja yang dilakukan oleh tukang sembelih itu kurang elok. Kata ulama bukan haram jika dia balik dan bersuci, mandi suci, lebih elok. Itu saja. Jangan kata dagingnya jadi tidak berkat. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum sembelih haiwan korban sebelum selesai salat dan khutbah raya korban? Apakah waktu sembelihan tempoh yang sah? Baik. Dak dah habis pergi orang semayang, dia sembelih dah. Waktu sembelih ialah selepas masuk waktu subuh. Pada pagi hari raya. Okey? Dan untuk keluar daripada khilaf, kita sembelih selepas solat hari raya. Nampak? Jadi kalau kita dalam negeri itu sudah ditunaikan solat hari raya di tempat lain, di kampung tu je tak lagi, maka sunat kita tunggu selesai semayang raya baru kita sembelih. Walaupun kalau kita sembelih, tu imam tengah duduk tayat akhir kita sembelih dah, sah kerana orang lain telah solat. Nampak lagi? Sama macam kita semayang Isya. Kita semayang Isya seretak tak? Suruh keluarga duduk seretak. Ada semayang dulu, semayang kediam, semayang dulu. Ada awal 2 minit, ada 3 minit, ada 4 minit, ada seretak dengan azan, ada 15 minit. Waktu tepat ada kuliah, lewat sejam. Nah. Digi sembelih malam raya. Malam raya tidak sah. Nah, sembelih malam raya belum masuk subuh tak ada. Tak jadi. Ada dalam iklan Facebook, pusat kecantikan menawarkan facial face, urutan muka, maskar, seumpamanya. Dalam iklan itu orang perempuan buat rawatan terhadap orang laki-laki. Mungkin satu daya tarikan. Apakah hukum perempuan rawat wajah kecantikan orang laki-laki? Dengar baik-baik dia tanya, boleh tak kita rawat muka laki-laki, perempuan yang tukang pegang muka? Dalam masalah sentuhan, yang boleh ialah pertama sama jantina. Laki-laki dirawat, laki-laki yang merawat. Boleh kerana sama jantina. Kalau berlainan jantina, hendaklah mahram. Nah, yang dirawat itu lelaki, suaminya. Yang buat facial itu isterinya atau maknya atau tok dia, atau anak perempuannya atau anak saudaranya. Sepupu haram. Kerana apa? Persentuhan. Okey. Adapun yang dibolehkan berlainan jantina, 2 syarat saja. Yang pertama ialah tidak ada yang sama jantina. Yang kedua, rawatan itu kesakitan itu kritikal. Nak contoh beranak. Beranak ini kritikal. Maksudnya bahaya. Maka 2 syarat mesti dipenuhi. Pertama, tidak ada doktor perempuan. Faham lagi? Yang kedua ialah ditemani mahram. Tak ada pun dalam bab rawat muka, ini bukan berubat. Ini masalah kosmetik. Dalam masalah kosmetik, kekal hukum asal, iaitu haram lelaki bercampur perempuan, perempuan menyentuh laki-laki. Tak boleh. Dia sama macam kita tentu awet biar jalan. Tengok awet, pak pegang kepala baru, pegang tangan. Haram. Bila nak jadi halal, kena awet tu jatuh dalam telaga tu. Faham? Awet tu jatuh dalam telaga, kita odor tangan, pegang paha, akak awak naik. Sentuhan itu dihalalkan kerana menyelamatkan nyawa. Faham lagi? Situ bahasanya. Sebab tu dalam bab sakit dibenarkan, dalam bab kosmetik dilarang. Kosmetik ini menambah kecantikan. Facial ni orang sakit ke menambah kecantikan? Tak boleh. Kena hukum asal puang dengan puang, laki-laki dengan laki-laki. Yang kata boleh puang sentuh laki-laki sentuh puang,
rawatan tapi kritikal. Rawatan biasa tak boleh. Laki-laki naik jerawat, mesti perempuan urut mukanya, haram. Kerana jerawat bukan membunuh manusia. Soalan seterusnya, boleh tak mas kahwin dengan bayar tiket konsert? Tak boleh. Dia benda yang benda yang memberi manfaat kepada pengantin perempuan. Sama ada duit ataupun mas beri manfaat, atau motosikal, atau basikal, atau sepasang kasut, atau sepasang selipar yang boleh ambil guna wak pakai berjalan, atau tudung, atau sehelai baju, atau payung yang berteduh dari hujan. Itu panggil benda manfaat. Ni kita tengok konsert. Konsert bukan benda manfaat, benda lara. Faham? Cuma ada benda lara itu yang tidak diharamkan, ada yang diharamkan. Faham lagi? Ikut suka dia lah ni nak buat warna-warna pun. Saya tahu kalau mandi akan ada absor, automatik akan ada cek. Soalan, kalau masa mandi belum selesai, saya sentuh kemaluan, adakah perlu ambil wuduk untuk solat? Sebab sentuh latu-latu batal tak wuduk? Baik, siapa yang mandi junub, mandi hadas, mandi haid, mandi wiladah, tak wajib dah ambil wuduk. Dengan syarat ketika dia mandi tidak lagi buat perkara yang membatalkan. Adapun kalau dia mandi, sama ada sebelum selesai mandi atau selepas mandi, tersentuh kemaluan dengan tapak tangan, ataupun tersentuh isterinya, atau tertidur, ataupun terkentut, keluar kecing, maka mandinya sah tapi wuduknya tidak ada. Dia nak semayang, wajib ambil wuduk. Nak baca Quran, tak wajib dah, kerana sudah terangkat hadas. Faham? Sentuh latu-latu batal tak wuduk? Tak batal. Latu-latu budak-budak main lagi lah tak batal. Latu-latu mumpun tak batal. Yang batal ialah Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang angry bird-nya, pistol tu saja, maka hendaklah dia ambil wuduk. Dari belakang sampai ke hujung kepala ni semuanya pistol batal belaka. Peluru 2 tir tak batal. Pegang seminggu lebih kemang itu tak batal juga. Bodoh namanya. Faham? Soalan seterusnya, isu jamak kosong. Saya isteri kerja cikgu sekolah di Johor Bahru, tiba-tiba cuti sekolah seminggu. Jumaat bertolak dari JB ke Terengganu. Satu Ahad Isnin balik kampung di KT. Selasa dari KT ke Kota Baru, kampung isteri. Rabu Khamis Jumaat balik kampung isteri di KB. Sabtu dari KB balik ke JB. Soalan, masa telah sampai di KT dan KB, boleh jamak kosong ke tak? Baik. Dia duduk sekolah ngajar di Johor Bahru, laki bini. Hari Jumaat bertolak dari Johor Bahru ke Terengganu. Jadi Sabtu Ahad Isnin balik di kampung di Kuala Terengganu. Jawabnya Sabtu Ahad Isnin itu awak boleh jamak kosong. Kerana awak datang pada hari Ahad dari JB sampai petang Ahad di sini, hari Ahad tidak dikira. Yang dikira hari selepas hari datang. Maka hari Sabtu, Sabtu Ahad Isnin, siapa yang singgah Sabtu Ahad Isnin 3 hari, tidak hilang nama musafir. Yang hilang nama musafir, tak masuk hari datang, dia duduk 4 hari, Sabtu Ahad Isnin Selasa, baru hilang nama musafir. Bila hilang nama musafir, hari Sabtu tu tak boleh dah nak jamak kosong. Mu ni Sabtu Ahad Isnin dia duduk. Siapa yang singgah 3 hari saja di Kuala Terengganu dari Johor, dia dinamakan musafir yang singgah di Kuala Terengganu, boleh jamak kosong. On the way ke Kota Baru, boleh jamak kosong kerana 160 km. Sampai di Kota Baru nak duduk berapa hari? Sampai di Kota Baru, dia duduk Rabu Khamis Jumaat, boleh juga kerana dikira musafir yang singgah di Kota Baru. Sebab Rabu Khamis Jumaat. Tapi kalau duduk 4 hari Kota Baru, Rabu Khamis Jumaat Sabtu, hilang status musafir, datang nama pemukim Kota Baru. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum azan duduk? Hukumnya sah. Sunat berdiri. Dia negak sah azan. Negak
Faham lagi? Faham tak? Ada mak mana orang itu bilan ni kak? Pasal apa kuat main motor kan? Nak? Tapi pelik lah. Sunat berdiri. Okey? Mana lagi tadi? Ada ke jalan? Hak sini? Dia jawab tu. Boleh sikit lagi dah? Boleh tak? Kena dia. Doa dari jemaah. Saya Wan Muhammad Syafiq dan isteri Izzati Nabihah. Tolong doa dapat zuriat, dapat kerja tetap. Setahun dah ada kerja. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan zuriat yang ramai kepada pasangan ini dan dimudahkan urusan mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Saya minta ramai-ramai doakan agar kandungan isteri saya. Doktor kata ada risiko untuk gugur bak kantung bayi tidak normal. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan isterinya untuk bersalin dan disihatkan ibu dan anak dapat zuriat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ambil rasuah tapi duit saya itu saya bawa beki kereta ya. Saya tak berikan anak bini saya. Boleh ke tak? Aduh apa libar ni. Dia kata dia ambil rasuah tapi dia tak berikan anak bini makan. Faham? Dia buat bayar PT beki kereta. Boleh ke tak? Boleh. Okey? Boleh apa? Boleh dosa. Faham? Kerana apa? Kerana kita tak berani kata tak berdosa. Sebab Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah ni dua belah pihak masuk neraka belaka, go to hell belaka. Faham? Tapi itu zaman dulu. Kalau rasuah, ini kalau rasuah jadi menteri. Jangan politik, ni contoh. Jangan duit-duit haram tak boleh kita ambil. Maksud makan di sini bukan makan kok mulut, menggunakan untuk kebaikan atau kepentingan diri. Tak boleh. Masuk ke mulut pun haram, mencocok ke mata pun haram. Beli baju tak makan baju haram. Waktu kau pelak motor haram, tak boleh. Jangan. Kita ni dah ada haram, dia tak tanya ustaz, tahu dah tak kata haram. Dia tanya dia tanya kawan dia dalam TikTok. Faham? Kawan dia tu berasa macam boleh. Faham lagi okay. Kalau ustaz tahu dah, ustaz tu kata haram. Dia tanya engkau boleh kawan-kawan lama dah. Kawan dia berasa tak ada apa. Murah dak tanya ayah lu. Ayah lu ingat ke ulama? Ayah lu kaki buruk titik. Ayah lu jangan ambil rezeki jangan tolong. Ya bagi. Ngaya ayah lu masuk dengan kebih. Hukum bertubuh dengan bini orang. Adakah ditaubat diterima? Allah Ta'ala terima segala taubat orang yang berdosa. Bahkan Allah terima taubat orang-orang yang melakukan syirik. Cuma kalau tidak bertaubat, Allah boleh ampunkan semua dosa, mereka dosa syirik. Tapi kalau bertaubat, semua dosa Allah terima dan taubat. Lepas tu bila orang melakukan dosa-dosa besar, anggaplah rahmat Allah dan keampunan dia lebih luas. Kita banyakkan laku amal yang baik. Kerana innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kita mula sekarang menyesal, bertaubat dan lakukan amal-amal soleh. Kerana hasanat, banyaknya kelakuan baik kita, dia memadamkan kemurkaan Allah di masa lalu. Soalan seterusnya. Kenapa Islam di barat semakin ramai? Adakah kiamat akan berlaku? Jawabnya kiamat tak ada peduli kamu dah, memang akan berlaku. Sebab tanda awalnya ialah lahir Nabi akhir zaman. Tanda-tanda kiamat banyak. Ada Hafsah, ada Kek, ada hujung, ada awal. Paling awal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, nampak aku ini adalah khatamul anbiya wal mursalin. Akulah penutup segala nabi dan penyudah segala rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepas aku. Jadi
adalah rentetan peristiwa yang digariskan Nabi tinggalkan dalam hadis-hadis. Ulama susun asyaratus sa'ah. Nah, tanda-tanda akan berlakunya kiamat makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tapi dia ada schedule dia, ada susunan. Dia tak selalu. Ulama telah susun. Okey? Jadi sekarang Islam makin diterima. Dengar baik-baik. Tukar agama ni convert. Tukar agama lah convert. Tukar agama berlaku di mana-mana. Di benua Asia, Australia, Afrika, Amerika. Faham? Berlakunya pertukaran agama. Orang ni daripada agama ni ke agama ni, daripada agama ni ke agama ni. Okey? Kalau di Eropah dan Amerika Utara, maksudnya Amerika Syarikat dan Kanada, termasuk Eropah. Maksud Eropah di sini Eropah Barat. Eropah Barat daripada Belanda, Belgium, Spain, Itali, France sampai ke Portugal. Nah, paling banyak yang berlaku convert, tukar agama ialah dari Kristian kepada Islam. Sebab itulah dalam keadaan umat Kristian dalam keadaan ketakutan di sana. Ada yang sampai menyebarkan Islamfobia. Kerana apa? Kerana dalam keadaan terdesak, orang panggil kenaling. Sebab apa? Ramai sangat orang Kristian masuk Islam. Sebab tu banyak di barat sekarang mereka buat komen hina Nabi, bakar Quran dan sebagainya. Pasal aku tak ada arah nak buat. Tak ada arah. Kenapa? Kerana janji-janji Allah kemenangan Islam. Sebelum turunnya datangnya Imam Mahdi yang akan memimpin seluruh umat Islam, yang dapat kemenangan besar ke atas orang-orang kafir yang dikepalai oleh Yahudi laknatullah. Sebab itulah banyak dakwah bukan saja-saja gitu. Semuanya atas ucapan Nabi, man jadda wajada, yang bersungguh-sungguh Allah beri kemenangan. Sebab tu banyak sekarang di barat, di France, di Portugal, di Spain, Itali, sampai ke Albania, sampai ke negara Balkan, dakwah, dipanggil street dakwah. Bahkan negara-negara pembenci umat Islam, seperti Sweden, Belanda dan Jerman sangat ni benci. Naik umat Islam itu banyak. Banyak dan dia menakutkan mereka. Soalan seterusnya, kawan saya selalu onani. Bagaimana nak berhenti, Ustaz? Asal hak uduh-uduh kawan saya, asal hak molek saya. Aku tahu dah mung, bukan kawan mung. Lagi gitulah soalan. Dah 20 tahun dah soalan yang sama. Kalau hak uduh-uduh kawan saya. Lagi padahal mu dah berapa kawan mu nak kabur kamu. Mu dah tu. Tak payah angkat tangan dah, tapi mu dah tu. Dia orang muda-muda itulah penyakit dia. Suka menikah dengan tangan dia. Dia pengantin laki-laki, pengantin puang tangan dia. Ada satu hadis, tapi hadis ni dhaif. Dhaif pun tak apa. Kita boleh untuk targhib wa tarhib. La'anallahu man nakaha biyadi. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang suka berkahwin dengan tangannya sendiri. Faham? Tapi lah ni habis dengan puang lebih dah. Macam-macam alat seks yang dilaknat oleh Allah dijual, beli online dan sebagainya. Betul tak? Nabi jawab lama dah. Nabi kata guana, ya ma'asyarah syabab, wahai orang-orang muda. Wahai pemuda-pemudi, putera-puteri, siswa-siswi, remaja-remaji. Man istata aminkumul ba'ah falitazawwaj. Barang siapa di kalangan kamu boleh berumah tangga, kahwinlah. Faham lagi? Kahwin awal, kahwin muda-muda. Fa innahu aghadul absar lil basar. Kerana bila berkahwin dia lebih menjaga pandangan kamu. Dak tengok dah punggung kau puang. Ada dah hak rumah. Faham? Dia menjaga mata kita. Wa ahsan lil farji, dan dia lebih memelihara kemaluan kamu dari melakukan dosa kepada Allah. Nampak? Kalau kamu tak mampu, hendaklah fa'alaikum bisyam, kamu berpuasa. Kalau tak mampu lagi kahwin, berpuasa. Puasa dah jadi apa kau? Kamu belum berpuasa. Kerana kalau puasa sungguh, kamu akan pelihara dari melakukan dosa. Betul tak? Itu jawapan dia. Soalan seterusnya sikit lagi.
Saya tipu je cakap-cakap buat guraya bahawa saya pernah berzina dengan perempuan itu dan ini. Macam manakah hukum perkahwinan saya? Tidak jadi apa-apa. Tapi kamu berdosa kerana menipu seperti itu. Apakah maksiat kalau seorang itu pakai pakaian ketat, nampak bentuk badan dan kemaluan? Orang laki-laki pakai pakaian ketat makruh. Orang perempuan pakai pakaian ketat haram. Bila tu? Bila keluar di luar rumah. Orang perempuan pakai ketat, nampak bentuk siku, nampak bentuk lengan, nampak bentuk bau. Haram dah situ. Orang laki-laki makruh. Faham lagi? Kerana kebinasaan daripada perempuan itu lebih besar. Okey? Tetapi jika sampai nampak bentuk kemaluan, macam sekarang ramai kan yang laki-laki pakai seluar basikal, nampak getang yang geribek, hukumnya haram, kena laknat. Tak payahlah pakai ketat-ketat gitu. Uduh ke jenis sangat, rambut berubang tau. Pakai luar pendek main basikal, rambut bisim, mu tu di perang ke apa? Ke Mark Cavendish. Nampak tak? Tu tak? Tak juga main tak. Kita gohek-gohek kampung gitu lah. Lalu kau marang balik ke Hila. Dah mana luar pendek? Tua dah kamu. Tayang umur 16 61 dah. Puang haram pakai seluar racing, seluar ketat. Puang yang jenis combo motor pakai seluar jean ketat, pakai seluar motor ketat, haram. Pakai baju jaket ketat, nampak betul belakang, betul perut, haram belaka tu. Perjalanan tu perjalanan yang maksiat kepada Allah. Bukan larang naik motor. Imam tengah baca Fatihah, kita mari lewat, sunat tak? Kita baca doa iftitah. Sunat baca. Yang tak sunat ialah bila kita sudah kesuntukan masa untuk baca Fatihah, maka tinggalkanlah yang sunat, iaitu doa iftitah. Soalan seterusnya, tabir muslimat ketika buka dok nak kena buka tak masa solat? Tabir muslimat ni masa solat kena buka ke tak? Jawabnya ikut pandangan mana memudahkan urusan. Kalau buka mudah sikit kita nampak, buka. Kerana zaman Nabi tak guna tabir, muslimat duduk di belakang. Habis mayang, muslimat dulu pakai baju begitu ni, betul ni keluar, habis dah keluar belakang, barulah sahabat keluar dari masjid. Jadi kita ni ada tabir macam dah, buka sedikit untuk nampak, boleh. Dah kalau kita tak buka tabir, sah dah sembahyang. Tengok dulu, nampak tak tu imam? Tak nampak dah tabir tutup. Dengar tak imam? Dengar, sah. Faham? Yang tak sah, muslimat agak, tu imam rokok tak lagi rokok kedok lagi ni malu rokok lagi. Rokok perhatian rokok tak sah gitu. Tapi dengar walaupun tabir dia Allahu Akbar, apa pun rokok. Sami Allah liman hamidah, akak balik sah. Okey, tapi kalau buka sedikit lebih baik. Buka tak tahan main tok siok yang paling aja. Tok siok mati bini ya bakar bio ni. Tok siok tengah tahiyat tengok dah. Lagi. Tengok ke Cik Joh. Soalan seterusnya, ada orang dedah aurat, free hand, dia tetap lakukan perbuatan. Banyak kali sudah ditegur. Bila tegur dia marah, sampai dia blok saya di media sosial kerana teguran. Apakah hukum tersebut? Apakah hukum dia cakap lagu tu? Dia kata manusia boleh berubah. Baik. Dia ni tak tutup aurat, orang tegur, dia blok. Dia blok tak salah, marah. Dah rumah dia ke mana dia nak blok? Tak mui blok mu siapa? Dia tak suka kita, dia blok kita. Laku anda dia. Kalau gitu ngap marah kau. Betul tak? Kan dia ada butang blok, dia tak beri kita, dia blok Dia mula tebeng dia. Cuma yang dia tak betul, dia kata tak apa, saya tak tutup aurat pun, bila-bila saya boleh berubah. Situ tak betul. Orang tegur bukan orang marah kamu, kerana Nabi suruh tegur. Wali rayyid biyadih. Kalau tengok benda tak betul, tegur. Ad-dinu nasihat, agama itu tegur menegur. Jadi tukang tegur tak salah cara tegur dah. Dia blok, dia tegur orang lain pula. Takkan tu sekor menurut tebing yang kena blok tu. Faham lagi? Ada orang ni mau, kenapa blok saya? Apa blok saya? Dah mu apa dia?
Mu agung ke apa? Pandai dia dah rumah ni dah blok. Nah, pergi main kat lain. Waduh. Tapi jangan jawab kita akan berubah, betul. Nah, tapi nyawa kita tu kita tak tahu. Kena molek dah berubah. Ada orang dia taruh sebulan lagi nak pergi taubat. Pasal apa? Nak taubat di Mekah. Faham tak? 2 hari nak pergi Mekah, balik awal dah. Meninggal dunia. Betul tak? Mati tak macam zaman dulu nak boleh ke mati tahun 80-an. Nah, siapa balik anak cucu balik jauh-jauh dok mati secara tu. Lalah cucu kata kita tak ada cuti dah, kalau dok mati kat terik ni ada cuti dah. Faham tak? Payah pada hatuk tu 2 tahun 3 kulit dengan tulang yang tinggal isi ada dah. Dak mati lagi payah dulu. Betul tak? Ya. No. Jadi orang ngelah tu dia cucu dia balik kata macam tak mati hari ni. Pasal tak ada cuti tu. Faham lagi? Payah. Dah habis cuti tu. Tak mati juga. Tengah orang duduk baca Yasin bangun cengok. Nampak? Tengok orang duduk baca Yasin keliling Oh, panjang umur bangun cengok. Ai Fitri ada lagi. Nampak tanya Fitri dulu. Learning mudah mati dah ayah duduk atas jika duduk atas sofa 2 kali reheng KU tu. Faham lagi? Nah, dia pergi makan malam dengan orang besar-besar menteri lah. Menteri pergi makan malam datuk macam mu siapa nak ajak makan dengan menteri. Betul tak? Menteri mari sini ajak mu makan malam dia. Dah ya ajak datuk je. Faham? Tapi dah meninggal dunia. Mati orang tu. Balik makan malam dengan menteri, duduk atas sofa 2 kali reheng. Mati tu. Tak ada sakit, tak ada benda. Esok tukang mandi tu imam tanya, Datin, macam mana Datuk meninggal semalam? Kita balik angkang dengan menteri hantar mula apa rumah Datuk duduk kat sofa. Kita pergi duduk kat dapur kejap bunyi pergi tengok apa hati kau. Jangan main 2 kali reheng meninggal dunia. Jangan main. Dah ayah cuti pun anak-anak. Dulu apa dak mati-mati. Lala lepong ngecompong mati tu. Apakah amalan terbaik berubat sakit kemurungan yang berperang dengan mental emosi dan susah nak meneruskan kehidupan? Pertama, kita berpegang kuat, kita ingat kepada Allah. Banyak berzikir dan berselawat kepada Allah, baca Quran dan jangan berkurung. Maksudnya berkawan, bersahabat ke situ ke sini. Dia jangan mengurung. Kita kurung dalam bilik, soalan yang sama akan ditanya, syaitan lagi ganggu, benda yang sama, akhirnya panah naik atas kepala. Darah dah nak pang. Kata kena banyak berkawan, banyak berjalan, fasiru fil ardi, banyak berjalan di atas bumi. Orang perempuan boleh tak sembelih haiwan korban? Boleh kalau dia pandai. Hukumnya harus. Cuma setengah ulama fiqh dia kata makruh. Setengah. Tak semua. Ulama jawab boleh je asal pandai. Dia tengah haid boleh. Kalau darah keluar, darah haid dia campur dengan darah lembu. Boleh lagi, tak ada masalah. Apakah hukum jima' isteri sebelum solat raya? Dapat tak mandi sunat raya bila kita niat mandi yang wajib? Orang sibuk nak mandi raya, dia sibuk nak jima'. Aminawe tu. Pagi-pagi kau pandamu lah, tidak ada hari yang dilarang jima' melainkan dalam ihram haji dan umrah. Okey? Dengan ihram haji dia merosakkan haji. Ihram umrah memunah merosakkan umrah. Pagi raya belum mayang raya, lepas mayang raya kau pandamu dah bini mu. Dia halal belaka dah. Tapi bila mandi yang wajib, niat mandi sunat hari raya, dapat dua-dua. Haiwan korban terlepas masa nak sembelih, adakah perlu ganti segera atau tahun depan ganti ketika ada? Mana? Tak ada lembu dah. Tahun ni tak masuk lembu. Bulan depan baru ada. Bulan depan baru wajib ganti.
Tahun ni tak ada dah lembu, tak benar dah, tak masuk dah Malaysia. Tahun depan orang masuk seekor lagi. Tahun depan orang wajib. Ada lalu dah beli lembu baru, wajib ganti. Okey? Kalau benda yang wajib, kalau sembelih yang sunat tidak wajib. Faham? Tengok sembelih mu wajib ke sunat? Melih wajib, wajib ganti. Sembelih sunat, sunat ganti. Apakah sah korban jika tukang sembelih tak baca nama orang yang masuk korban sebelum sembelih? Sunat sebut nama, tak wajib pun sebut nama. Maknanya kalau semua sudah berniat bagian masing-masing, sah korban. Okey? Cuma yang tak sah, tak ingat niat. Tak ingat niat. Nampak tak? Sibuk masuk eret lembu, bawa pisah, so pisah. Niatnya tak. Bang, dah melih dah. Tak sah. Dah daging dia jadi sedekah, bukan pahala korban. Saya pernah menazar untuk sembelih korban. Adakah wajib sebahagian atau seekor? Sekurang-kurang sebahagian. Tapi kalau nazar seekor, tak boleh kurang pada seekor. Faham? Terlewat sembelih korban waktu maghrib hari 13 kerana terlalu banyak, masih sahkah korban atau kena qada tahun depan? Sah korban. Cuma perbuatan melewatkan itu mengurangkan pahala. Faham lagi? Sebab kadang-kadang contoh 13 ni dah berlekat nak garis nak sembelih, lembu lari pula. Takat lepas isya, tak apa. Melih je lah. Okey? Kambing sangat besar, saiz lembu, boleh tak buat 7 bahagian? Boleh. Mazhab Ayuping. Mulai ikut Ayuping. Datang dalam kitab-kitab hadis, Nabi sebut je lah, kambing setuang, lembu boleh paling banyak 7 tuang. 6 boleh, 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, seorang pun boleh. Tapi jangan lebih dari 7. Kambing 1 tuang saja. Tapi kambing dia besar uta kambing. Tak kira, asal nama kambing seekor je. Gitu juga lembu, boleh 7. Walaupun lembu dia cek ada kucing. Boleh buat 7. Boleh 3 aung seorang. Faham lagi? Asal nama lembu. Dia atas nama, bukan atas bentuk. Cuma pahala lebih banyak daging, lebih banyak pahala. Sebahagian banyak pada seekor kambing, lebih banyak pahala. Kata setengah ulama. Setengah ulama kata tak, satu nyawa atas orang lebih banyak pahala. Ni senyawa 7 orang, ni senyawa seorang, lebih banyak pahala. Tak apalah, tu pandangan ulama. Asal korban sudah. Lembunya lebih kecil dari kambing, boleh tak buat 7 bahagian? Tu ada pula. Lembu kecil daripada kambing. Lembu jatuh dalam minyak tanah. Dia kecuk kan. Jadi kecil. Satu lembu. Tahu tak? Jawabnya sah juga. Tapi tak ada lembu cek dari kambing. Lembu gila tak tahu dah. Cek pada kambing. Tapi kalau ada asal nama lembu boleh. Sebab Nabi sebut bakar. Boleh 7. Bilakah waktu mula dan tamak untuk sembelih hayawan korban? Sebut dah lah. Tamak itu sampai belum masuk waktu maghrib 13 Zulhijjah. Tak. Jadi masuknya pada semaya subuh hari raya. Subuh hari raya masuk waktu sembelih sampai kepada last kali masuk waktu maghrib 13 Zulhijjah, jadi tak boleh dah bila maghrib. Tak. Ada tak soalan lisan? Baru nak baca dah. Ada? Ya. Waalaikumsalam. Toyo. Itu hilang apa? Bulan bank. Hilang tak? Duit dia ada istilah orang ayah. Dividend itu barang dia tu. Duit ke dia SP? Buat bagian dividen. Dividen? Toyo ambil. Dia ambil macam mana dia ambil? Dia ada dah satu, saya pun dah satu. Dibuh di mana? Di rumah. Kuci tau. Dia kena kuci. Dia dalam peti tak ambil. Kalau banyak berlaku toyo, dia ambil benda yang tidak
yang boleh dibuka. Nampak? Benda yang boleh dibuka boleh ambil. Awak bercelah, berbelakang boleh ambil. Berbawah robok boleh ambil. Berdalam celah atas habis hilang habis. Hilang je. Bubuh tempat yang boleh kunci. Tu nak tanya pasal dividen tu macam mana? Dividen. Dividen tu kan Dividen benda tu. dividen daripada KWSP. KWSP. Kita tahu tak dia perniagaan dengan patuh syariah atau tidak? Tak tahu. Tak tahu maknanya Tahu memang dok tanya dah. memang tak maka tak boleh guna untuk keperluan personal. Guna untuk maslahat orang ramai. Ada nak tambung aicor kat rumah, ada orang nak buat jambang, kita sedekah. Dulu tu kan Inas baru. Guna kasih untuk ke masyarakat orang ramai. Siapa yang toyo kena ganti? Kita dah ambil. Apa kita kena ganti? Kalau benda itu kita duit orang, kita jaga dan dicuri, kita tak kena ganti. Yang kita kena ganti, kita jaga duit orang, kita tak letak di tempat yang selamat. Buah tagerai, lepas tu hilang. Kita kena ganti. Okey? Lagi soalan? Sama. Ada lagi soalan? Ya. Tentang semayang orang yang tu, kita duduk atas kursi, Duduk atas kursi. duduk dengan cara orang yang duduk atas kursi tu lah. Okey. Mana kita takbir, ada pas stop semayang kita. Boleh tak berdiri? Mana kita orang tak berdiri ya, betul. Tahu dah, boleh tak berdiri? Berdiri tapi ketok. Ketar. Kalau berdiri ketar, boleh duduk. Adakah stop? Sah. Sebab kalau berdiri molek, wajib berdiri. Mana kadang-kadang boleh berdiri, kadang-kadang Kalau kadang-kadang masih berdiri, kena berdiri. saya lengok jadi lengok. Diri dulu wajib. Wajib. Bila mari ketar, boleh duduk. Tak lengah lagi, diri dulu wajib. Mari lengah, boleh duduk. Kita takbir tu, mana kita duduk atas. Takbir berdiri. Allahu Akbar. Molek lagi. Separuh Fatihah mari gogeh dah. Duduk. Sebab Nabi kata salli qaimah, semayang diri dulu. Fa ilam tatatnek mari dak gerak. Fa qaidah baru duduk. Dia boleh masa kita ketar mari ketar tu duduk. Tapi ada orang ketar sekali-sekali hari dak ketar duduk gerak. Nampak tak boleh kan? Dia kena balik asal dulu. Lagi dak sakit, dak ketar, dak uyung, dak ayam, diri dulu. Rakaat pertama diri boleh, rakaat kedua dah yang naik dah. Duduk. Kan mudah. Baik. Lagi soalan? Tak ada lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya dan yang telah memberi sumbangan kepada masjid. Pihak masjid ucapkan jutaan terima kasih. Allah Ta'ala sajalah yang membalas dengan balasan yang berlipat ganda di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.